Hello, welcome back kepada siri programming page Jalil Papa, di mana saya mengajar cara untuk buat website. Sebenarnya PHP website, okay? Mungkin anda seorang pelajar universiti ataupun nak belajar programming. So ini adalah tutorial basic, yang paling basic yang saya boleh ajarkan kepada anda. Untuk video yang lepas kita dah buat server, kita dah set up server dalam laptop kita, database. So untuk video ni kita akan start untuk buat kita punya sistem, okay? Kita punya sistem, kita panggil web system. So sebelum kita mulakan buat sistem, kita kena visualize dulu sistem kita tu nak buat apa. Okay, sebenarnya sistem buat macam-macam, ada macam-macam function dalam fungsi dalam sistem. Jadi cara yang paling mudah kita boleh visualize sistem untuk projek kita ni, sebab kita bukannya nak buat full system, kita just nak buat simple. So maybe sistem kita ada login, okay, ada login dan logout sekali, dan ada masukkan maklumat rekod baru, itu adalah basic. Dan kita akan listing balik kita punya rekod dalam database ke dalam website kita, dan kita boleh update dan kita boleh delete rekod tersebut, okay. Dan mungkin kita akan tambah feature yang lain seperti masukkan image, file uploading, and lagi apa, maybe boleh print PDF ke. Okay, so basically that is the simple stuff. Dan jom kita tengok macam mana. Welcome back pada siri programming, dan untuk video ini kita akan tengok bagaimana kita nak structure kita punya projek. Ingat lagi tak, dalam video yang lepas saya ada tunjuk cara kita letakkan projek dalam kita punya file server. Kita akan open dulu XAMPP panel ni, okay. Pastikan Apache dan MySQL open, klik Explorer, dan kita akan pergi di bahagian htdocs. Okay, htdoc, di sini kita ada file project kita eStudent, dan kat situ kita ada index.php. Okay, so kalau kita tengok sekarang kita punya eStudent, kita ada index.html, kita ada index.html. Okay. So apa itu index.html? Index.html adalah sebuah HTML file di dalam sistem. So secara amnya index.html ni just untuk kita untuk sebuah browser untuk membaca apakah konten di dalam sebuah web, di dalam page ni. Dan apa pula index.php? Index.php pula dia berbeza sikit, di mana index.php ni dia boleh ada index.html tapi ditambah dengan PHP punya language dekat client side, okay? Jadi maknanya kita boleh buat kita punya logic kat situ, kita punya query and kita boleh buat macam-macam dekat index.php, di mana index.html kita tak boleh buat macam-macam sangat, okay? Contoh sekarang ni kita nak buat structure kita punya simple system kita tu. So ingat tak tadi saya cakap kita akan ada okay, maybe kita buat record.php, di mana kita akan listing balik rekod pelajar tadi. Kita copy paste, kita akan buat lagi satu login, maybe ni login page, kita copy dan paste lagi, kita buat kat sini update record, contohnya copy dan paste. Kita akan buat lagi login, record, listing, update, maybe kita buat logout, okay, record, update, delete, okay, lagi satu delete. Delete record.php. Okay, kita dah ada simple basic, tapi buat masa sekarang login.php dan ni semua tak ada apa-apa lagi. Nampak tak? Dia tak ada apa-apa lagi sebab macam
record.php pun tak ada apa-apa lagi sebab dalam file tu basically tak ada apa-apa. Okay, kita buka dengan text editor. Boleh guna text editor pilihan korang. Kalau nak senang guna Notepad++, just type je Google Notepad++ ini. Okay, gambar cicak ni, dan download. Lepas tu boleh right click kat file tu, boleh buka. Okay, jadi dekat record.php ni tak ada apa-apa lagi, kosong. Okay, so biasa kalau record kita ada table kan, table of listing. So kita boleh pergi kat HTML, dekat W3 School ni, pergi kat W3 School ni. Okay, saya banyak refer W3 School ni sebab senang. Dia ada macam-macam, ada PHP, HTML, JavaScript. So just klik dekat Learn HTML ni. Bila dah masuk W3 School, klik Learn HTML, cari table. Okey, ni table. Nampak tak? Ni contoh table. Dia ada maklumat. Kita boleh letak macam CSV file. Kita just copy this whole thing. Dia semua ni kita copy ni, dan kita letak kat record. Okey. Dan kita refresh kita punya file tadi, record. Nampak tak sekarang? Kita punya ni dah ada table. Tapi of course kita tak nak maklumat yang ni static. Okay, ni yang membezakan PHP file dengan HTML. Kalau HTML file, dia adalah static kat sini. So untuk PHP, kita nak dapatkan record. Sekarang kita nak masukkan record yang ini dekat database ke dalam kita punya page ni. Macam mana kita nak panggil dia? Okay, sebab sekarang ni yang ni adalah static. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah hardcode. Okay, dalam programming kita panggil hardcode. Kita ubah kat sini kat code level. Okay, kita ubah hardcode. Kita tak nak hardcode, kita nak dynamic. Kita nak nama ni dekat dalam kita punya record ni. So apa yang kita perlu lakukan adalah, pertama, kita perlu akses ke dalam database kita. Yang kedua, kita perlu kita dapat connection ke database, kita perlu ambil rekod pelajar ni dan display balik ke kita punya listing table ni. Okay, so apa yang kita perlu lakukan adalah boleh pergi dekat Google, type W3 School MySQLi. Okay, dan dia akan keluar macam ni, PHP MySQLi function. Jangan risau, saya akan letak link dekat bawah supaya korang boleh refer kemudian. Dan nampak tak kat sini? Kat sini dia tulis MySQLi, PHP MySQLi. So kat sini ada banyak function, fungsi-fungsi yang kita boleh gunakan. Okay, pertama sekali kita nak connect ke database. Kita klik connect. Okay, nampak tak? So nampak tak? Ini adalah connection supaya kita punya website dapat connect ke database. So kita copy yang ni sampai sini. Kita copy semua ni, PHP ni, dan kita pergi kat record kita tadi, dan kita letak bawah body ni. Jadi sebab file ni adalah file sebabkan file record.php ni adalah PHP file, dia boleh baca PHP punya dia boleh baca PHP punya komen dekat dalam ni. Cuma kita nak ubah dekat sini adalah localhost adalah sama localhost, dan sini adalah root. Basically ni semua adalah orang kata connection ni adalah connection macam kita nak buka pintu sesebuah rumah. Okay, macam kes ni kita nak buka pintu database supaya kita boleh tengok dalam database tu ada maklumat apa. So connection kita boleh buat sini connection object lah. So ini MySQLi ni adalah connection object dia. So kat sini sebenarnya adalah sekejap kita buat macam ni, host. Host ni biasanya host lah, hosting kita. Localhost kita boleh buat macam ni. Macam ni lagi senang. So sini username, dan sini adalah password.
So sini ada database DB name, nama database. So macam case kita ni adalah DB student, sebab kita buat rekod pelajar kan. Sorry. So kita buang ni. Okay, untuk database kalau kita set up kat localhost, dia adalah root. Dan password saya tak set up sebab kalau tengok video yang sebelum ni kita tak set up password pun, biar kosong je. Kalau nak set up pun boleh, tapi video ni kita tak set up. So kita ubah yang ni daripada string kat sini, kita ubah jadi pada variable. So ni adalah PHP variable lah. Kita start dengan $sign. Username kita letak kat sini, dan password kita letak kat sini, DB name. Okay, so DB object. Okay, so sekarang kita dah ada connection object ke database, dan dia akan cuba untuk connect. So this is the code. Okay, code ni yang saya baca daripada sini Okay, korang boleh tengok kat sini, MySQLi connect. Okay, basically benda tu standard je. Mana saya punya code? Sorry, mana code saya? Okay, ni code saya. Okay, so dia akan cuba connect, dan dia cakap kalau if MySQLi connect error, maknanya sini jika ada error, maknanya ada masalah lah connection tu. Maybe username salah ke, dia akan return yang ni. So kalau tidak, dia akan return. Saya just copy kat sini je. Success masuk database bahasa Melayu Okay, so kita refresh page yang ini. Nampak tak kat atas ni tulis success masuk database. Okay, maknanya kita punya connection ke database tu betul lah. Okay, cuba kita buat salah. For example, username ni kita buat root 1, tak ada pun user nama root 1. Dan kita refresh page ni, nampak tak dia akan keluar error, tak ada access denied for user root 1 sebab tak ada user tu. Okay, so aku harap korang faham yang ni simple. Control save. So sekarang kita dah ada connection ke database kat sini. Okay, echo masuk success. Jadi bila kita dah sukses masuk ke database, kalau tengok yang hijau-hijau ni komen je tau, just komen. Komen ni basically apa, dia adalah macam kita nak buat instruction ke, kita nak buat nota ke. So kod tu takkan kacau kita punya programming dekat sini. So bila kita dah connect ke database, sekarang kita nak paparkan semula maklumat yang ni ke dalam kita punya table. Okay, yang ni kita akan buang. So apa yang kita perlu lakukan adalah pergi balik dekat yang MySQL Connect ni dan cari fetch. Okay, cari fetch array ataupun fetch assort. Kita akan tengok beza dia. Okay, so nampak tak kat sini dia ada tulis dekat bahagian fetch array ni, dia ada tulis, sebenarnya ada dua cara untuk kita, bukan dua cara lah, objek dalam programming dia return dalam bentuk array ataupun dalam bentuk dalam kes ni dalam bentuk array index ataupun array associate. So array index adalah, kalau tengok kat sini nampak tak ada tulis numeric way. Okay, tak apa, kita try query dulu. Kat sini saya akan ambil SQL select yang ni, query ni saya akan letak dekat bawah ni. Okay, sebab nama table kita adalah, tengok balik database kita, nama table kita dah DB student. Okay, so kita select start from DB student. Okay, maknanya kita dapatkan semua, start semua daripada DB student. Okay, dan kat sini
Ini salah ni, dia bagi contoh ni. Dia salah dia salah ni. Sepatut dia kena buat tanda seru. Saya yang betulkan dia kan. Okay. Okay. So kini kita ada SQL query kita panggil SQL query. Variable ni boleh letak nama variable apa. So ada SQL query dan kat sini kita cakap kita akan gunakan MySQL object tadi. Ni object ni sebab object ni dah ada connection ke database. So object ni akan fire query. Ni adalah command yang by default daripada ini adalah command untuk dapatkan database result, table result So kita dapat result ni. Okay, now kat sini kita tengok lagi apa dia tulis. Cara dia yang ni. So result ni kita akan fetch. Fetch ni basically apa, kita akan access. Okay, bahasa mudah dia adalah access lah, access kepada table tu. So macam ni kita ada table kan, so kita akan access dia punya everything dalam ni, maklumat-maklumat tu semua. Just copy yang ini dan paste kat sini. Okay, printf ni basically print je lah. Kalau tak biasa aku boleh komen ni sebab mungkin tak biasa pakai printf ni. Just komen yang ni. Okay, so kita ada row, kita just echo. Okay, echo row. Nampak tak kat sini dia tulis numeric array, maknanya kita access result ni dalam bentuk array. Array tu maknanya apa? Sebab everything dekat dalam array dia mula dengan index. So maknanya ID adalah index 0, name adalah index 1, metric number index 3, race index 4. Jadi kita akan baca for example index 0 dan kita append row index 1. Kita echo SQL query. Sorry, ada error. SQL query. Okay, sepatutnya ada tanda $sign untuk variable. So ni kena sama refresh page ini F of ada error. Fetch array. Oh, okay. Undefined variable result. Okay, sorry, ada kesilapan sikit kat sini. Ni adalah database name. Kat sini kita nak table. Table kita bukan database name, table kita DB student. Okay, so dia akan cakap select star from DB student. Basically this is the same. Ni adalah sama dengan kalau kita run kat sini. Nampak tak? DB student, kita run, kita akan dapat maklumat yang sama. So benda yang sama, kita ambil je, kita letak kat sini. So kita cakap select star from DB student dan run. Sorry, result ni salah ni. Okay, ni adalah variable. Okay, so MySQL object akan run query menggunakan query select tadi, dan dia akan store everything dekat dalam result, dan result akan fetch maklumat tu. Okay, ini adalah standard dalam bentuk array index. Kita refresh, nampak tak? So sekarang kita dah dapat maklumat yang inilah.
So kenapa dia return 1 je? Kenapa dia tak return? Kalau kita tengok data kita ada 3, tapi dia return 1 je. Sebab apa? Sebab kita kena loop dia punya query tu, okey. Dia return dalam bentuk query. Nanti kita akan tengok macam mana. Itu adalah cara pertama guna numeric array. Cara kedua, kita boleh guna juga yang tadi, associative array. So kalau lebih selesa guna yang ada apa, field name ni, kita panggil field name ni, boleh guna macam ni. Just tukar je yang tadi ni, MySQL i6 ni tukar jadi ASOC. Kita akan buat contoh macam mana. Kita tukar sini ASOC. Okay, kita try refresh page ni, nampak dia tak jumpa. Sebab apa? Dia dah guna associative. So apa maksud dia? Kita kena tukar lah kat sini. Instead of using index, kita guna ID. Dan instead of using index 1, kita guna name. Ni sama dengan database field. So kita refresh, dah akan dapat benda yang sama. Okay, so that's it, cara untuk access dia. Okay, macam saya suka lagi guna ASOC. Sebab senang kita nak tahu field name dengan field name tu, daripada kita nak kena fikir pula index mana kan. So saya akan guna ASOC. Okay, jadi sekarang kita nak masukkan maklumat ni ke dalam table ni. Betul tak? Kita tak nak dah yang ni semua ni. So kita ubah dulu sini nama dia ID ya. Kita akan ikut table database kita. Sini name, sini nombor metrik. So basically ini adalah table HTML je. Korang boleh tengok table HTML. Okay, nombor metrik kat sini race. Maybe kat sini kita boleh buat action, tapi kita tak. Action ni action field lah. So tapi kita tak akan guna lagi. Dan just delete everything kat bawah ni, tinggalkan satu. Okay, sini refresh. Okay, nampak tak? Action ni kita boleh letaklah action nanti kat sini. Action edit ke, delete ke, update ke. Edit, update lah kan. Okay dah. Okay, kat situ kita biar je macam ni dulu. Now macam mana kita nak display yang ini, maklumat ni semua ke dalam table ni. Tukar ni, contoh kita buat maklumat pelajar, senarai pelajar lah. Senarai pelajar. Okay, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena loop di sini. Okay, kita kena loop everything kat sini. So dia akan dapat maklumat pelajar 1, pelajar 2, pelajar ketiga. So untuk tu kita perlu menggunakan PHP loop. Okay, kalau tak tahu PHP, just cari je PHP loop. PHP loop. Okay, kat sini dia ada tulis. Okay, for example for. Okay, kita akan buat PHP loop MySQL result, fetch a sort. For example this one. Okay, while row. Yang ni kita copy yang ni je. Kita akan letak kat sini. Ingat buka PHP untuk PHP logic. Okay, so kita modify sikit. Nampak tak? Ni fetch a sort. So kat sini lah, while row fetch a sort. Kita boleh buat while row je. Okay, dan kat sini kita letak row ID, row name. Okay, jangan kita try dulu. Okay, nampak tak? Kenapa banyak sangat ni? Sorry, ada kesilapan ni. Okay, while
Okay, kita akan copy yang ni dan letak kat sini. Macam tu. Sorry, ada masalah ni, saya kena tutup dulu sebab dia dah jadi infinite loop. Ok, kita buang ini. Nampak tak? So sekarang kita dah ada senarai pelajar. Kat sini kita boleh buang yang while row fetch result. Ok, kita boleh buang yang ni. Kita boleh delete yang ni. Kita boleh delete yang ni. S ni pun kita boleh, S ni kita just echo. Kita boleh delete yang ni, kita boleh copy dan letak dalam ni. Ok, echo success masuk DB. Kita boleh letak di atas tu, ataupun kita komen je, tak perlu pun ni. Nampak tak? Tak ada result. Tak ada query ni. So kita ambil result, kita follow balik tadi tu. Sorry, yang ni kita tinggal delete tadi. Ok, so kita ada SQL query kat sini. Kita dapatkan dia punya result daripada query dan kita access. Sini kita buatlah ID, apa pula ID, user ID. Sini bukan user, student name. Sini student ID, dan kita boleh print lah kat sini, echo student ID, echo student name, dan kita refresh balik. Sukses masuk DB, ada error result. While row SQL fetch. Oh, I rasa ni sama dengan kot. Sorry, ni MySQL query ni. Okay. Okay. Undefined awesome student ID. Undefined. Kenapa ada error yang tu? Okey, saya ada salah kat sini. Okey, ni variable. Semua variable kena start dengan dollar sign . So nampak tak? So sekarang saya dah dapat maklumat ni. Tapi ni sekarang dekat dalam, dekat luar. So bagaimana saya nak masukkan kat dalam listing ni? So apa yang saya perlu lakukan adalah pindahkan sahaja listing ni ke dalam loop ni. Dan jadi apa yang kita akan buat adalah, okay, kat sini saya akan letak dulu maklumat dia lagi, sebab kita ada dua lagi field kan, ingat tak? Metric number, sini adalah race. So student race, student matrix number. Okay, so sekarang kita dah ada everything.
Now kita copy this one. Okay, student matrix, kita copy this one ataupun kita cut, kita letak dalam loop ni. Okay, tapi sebab kita nak kena keluar dulu PHP ni. Okay, kita keluar dulu PHP ni, kita letak dan kita masuk. Sebab PHP tag kena open and close, dia tak boleh sambung ke HTML. Okay, okay, kat sini nampak tak, dia akan jadi pelik sikit, dia akan panjang ke tepi sebab dia loop ni sambung terus. So kita kena tambah kat sini tr. Oh tr, okay sorry, tr. So dia akan loop table row kat sini. Okay, so logik dia adalah selagi ada result 1 row, 2 row, 3 row, dia akan masukkan dalam row kat sini. Dan kita akan tukar yang ni, Alfred ni jadi kat sini. So ingat tak tadi PHP tag kita buka macam mana? PHP tag variable. Okay, kita tengok jadi tak? Nampak tak? 1, 2, 3 dah betul lah ID tu. So kita boleh tambah dot sini. Student name, kita boleh tambah student name kat sini. Student name. Okay, kita boleh tambah kat sini. Okay, student name ni student matrix, ni student race. Okay, student matrix ada error. Student matrix tak ada variable. Sorry dia tak copy sekali $sign tu. Okay, student race. Student name ada error. Ni pun tak ada juga. Okay, okay, nampak tak? Okay, sekarang kita punya listing ni dah jadi dah ni. Kita punya listing ni sama dengan kita punya database. Ingat tadi nak share database mana? Localhost PHP my admin sini susah. Tekan sini je. Dekat admin. So database student, localhost, dan ni adalah maklumat dia. So sekarang kita dapat maklumat ni semua dekat dalam sini. So kita kalau kita tambah pun kat sini kan, saya just copy je satu. So kita tambahlah sini perempuan lah pula, Amira ke kan. Amira pula. Kita letak nama perempuan lah pula. Contoh Siti Farhana. Okay, matric number dia 7 ke. ID dia tadi kita dah ada 1, 2, 3, so 4 lah. Sebenarnya kita boleh letak 8 pun boleh kalau kita nak, tapi untuk cantik kita letak 4 lah. So supaya ID ni adalah increment okay. Dan sekarang kita bila kita refresh, dah ada dah Siti Farhana. Okay, kita recap sikit. Basically apa yang saya buat adalah, first saya pergi je dekat W3 School, plain HTML table, dan saya just copy ni, tekan try it yourself, dia akan expose dia punya HTML file. Saya just copy je, so saya akan dapat macam ni dekat saya punya file record ni. Tapi kemudian saya buat saya query ke database dan dapatkan connection ke database dan display balik dalam table saya tu. Okay, so sini ada saya punya database object. Saya connect, kalau error dia bagi tahu error, kalau tak dia bagi tahu dapat masuk. Yang ni maybe tak perlu. Okay, kita nak tahu kalau error je, kalau error dia exit, dia takkan proceed untuk line seterusnya. Dan kat sini saya buat table. So basically saya select dekat table student dan query, dan display balik everything dalam query menggunakan loop while. Okay, dan yup,
Itu je untuk select, okay? Select statement untuk listing. Next kita akan belajar cara untuk insert, okay?